Jumaat 13 Mac 2026. Ketika perang berlangsung, lelaki paling berkuasa di Iran tampil di khalayak. Dia menghadiri Hari Al-Quds, perarakan tahunan menyokong rakyat Palestin yang disiarkan langsung dengan kamera seluruh dunia tertumpu padanya. Satu kenyataan yang jelas bahawa Iran tidak takut, bahawa mereka masih berdiri teguh. Tetapi apa yang dia tidak tahu ialah pada hari yang sama, Amerika Syarikat telah meletakkan ganjaran $10 juta ke atas kepalanya. Fikirkan tentang itu sekejap. Itulah lelaki yang sama yang memberi temu bual dalam gelap sepenuhnya, tanpa tingkap atau sebarang butiran yang boleh mendedahkan lokasinya. Itulah tahap paranoia dia, dan walaupun begitu, satu kesilapan sahaja sudah cukup. 4 hari selepas itu, Israel mengumumkan Ali Larijani telah mati. Dan hari ini saya akan tunjukkan kepada anda dengan tepat bagaimana mereka melakukannya dan mengapa apa yang kelihatan seperti perang beberapa hari sebenarnya adalah hasil daripada perancangan selama berdekad-dekad yang menjadi kenyataan dalam masa nyata. Sebelum saya bercakap tentang bagaimana dia mati, anda perlu faham siapa lelaki ini. Kerana tanpa itu, anda tidak akan faham betapa besarnya apa yang telah berlaku. Pada 28 Februari 2026, Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran. Dan pada hari pertama perang itu, mereka membunuh Ali Khamenei, pemimpin agung Iran, lelaki yang telah memerintah negara itu selama hampir 40 tahun. Bayangkan kekacauan yang tercetus seumpama membunuh presiden, jeneral tentera dan paus serentak dalam satu individu di tengah kekacauan. Iran memerlukan seseorang untuk mengambil alih dan orang itu ialah Ali Larijani. Larijani bukanlah nama biasa. Dia telah menghabiskan berdekad-dekad di pusat kuasa Iran, pernah menjadi speaker parlimen selama 12 tahun dan juga pernah menjadi perunding nuklear Iran dengan Barat. Maksudnya, dialah yang duduk semeja dengan orang Amerika dan Eropah untuk membincangkan program nuklear. Dan baru-baru ini, dia merupakan setiausaha Majlis Keselamatan Negara. Pada asasnya, lelaki yang menyelaras semua keputusan peperangan. Apabila Khamenei meninggal dunia, Larijani menjadi lelaki yang sebenarnya mentadbir Iran, mengawal tentera, perisikan dan keputusan sejauh mana perang itu akan berlangsung. Israel tahu tentang perkara ini dan dia tahu bahawa Israel tahu tentang perkara ini. Sebab itulah segala paranoia, sebab itulah kegelapan dalam temu bual, sebab itulah tempat persembunyian. Ini menimbulkan persoalan yang belum dijawab oleh mana-mana penganalisis. Apa akan berlaku jika kepimpinan negara bersenjata dimusnahkan sepenuhnya? Baik, kita akan sampai ke situ, tapi anda perlu faham rancangannya dulu untuk tahu bagaimana Larijani dibunuh. Anda perlu faham tindakan Israel dalam 18 hari sebelum ini kerana ia adalah rancangan, bukan kebetulan. Pada hari pertama, Israel membunuh Khamenei, pemimpin agung, menghapuskan ketua rejim. Dari hari kedua hingga ke-13, Israel mengambil masa 2 minggu untuk memusnahkan secara sistematik keupayaan ketenteraan Iran, pangkalan peluru berpandu, kemudahan tentera laut, infrastruktur. Matlamatnya mudah. Jangan biarkan Iran bertindak balas dengan kekuatan penuh sementara kerja sebenar sedang dijalankan. Pada keesokan harinya, Israel membunuh Larijani yang telah mengambil alih tampuk pemerintahan. Ketua kedua. Ini bukan kebetulan, tapi siri peristiwa. Israel sedang mengikuti satu doktrin yang jelas, memenggal kepimpinan Iran secara sistematik, menghapuskan satu demi satu lelaki-lelaki yang mampu membuat keputusan. Tanpa pemimpin, tentera tidak berfungsi. Tidak kira berapa banyak peluru berpandu anda, ia tidak berguna tanpa sesiapa yang boleh menentukan bila dan cara menggunakannya. Dan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, telah menyatakannya dengan jelas, tanpa berselindung. Para pemimpin rejim sedang dibunuh dan keupayaan mereka sedang dilumpuhkan.
Inilah bahagian yang paling mengagumkan dalam seluruh cerita ini dan mungkin di sini tiada saluran lain akan memberitahu anda dengan tahap perincian seperti ini. Larijani sangat paranoid dengan alasan munasabah. Dia sedar ada pengintip Amerika dan Israel di Iran dan dirinya sasaran utama. Dia lakukan semuanya betul, sembunyi wajah, suara dan lokasi. Tapi dia telah melakukan satu kesilapan. Pada 13 Mac, dia keluar dari tempat persembunyian untuk menyertai perhimpunan Hari Al-Quds. Ia adalah satu keputusan politik untuk menunjukkan kepada dunia bahawa Iran masih berdiri, bahawa kepimpinan tidak melarikan diri. Satu demonstrasi kekuatan berjaya selagi dia di perhimpunan itu. Amerika Syarikat dan Israel tidak akan menyerang seorang pemimpin di tengah-tengah orang awam. Dia tahu, jadi dia muncul, melambai ke kamera dan memberi ucapan. Apa yang dia tidak tahu ialah, semasa dia melambai ke arah kamera dan menyangka dirinya selamat, perisikan Israel sudah pun bertindak. Setiap langkahnya direkodkan, setiap laluan yang mungkin dipetakan. Perhimpunan yang dijadikan propaganda menjadi permulaan kepada perangkapnya sendiri. Masalahnya bukan pergi ke perhimpunan itu, masalahnya adalah jalan pulang. Menurut laporan daripada sumber keselamatan yang dipetik oleh media Israel yang masih belum disahkan secara bebas oleh agensi-agensi utama, Israel menggunakan dua perkara untuk menjejaki Larijani. Yang pertama ialah peperangan elektronik yang canggih. Menurut laporan-laporan tersebut, Israel dikatakan telah mencipta apa yang dipanggil sebagai zon mati pada radar Iran. Mereka mematikan mata Iran di kawasan tertentu tanpa disedari oleh Iran. Sistem pertahanan mereka menunjukkan bahawa langit itu bersih, sebenarnya tidak. Yang kedua ialah penyadapan komunikasi Larijani. Menurut sumber yang sama, dia menggunakan rangkaian komunikasi yang disulitkan seperti WhatsApp yang sangat selamat. Israel dikatakan telah memasuki komunikasi tersebut dan mula menyebarkan maklumat palsu mengenai tahap ancaman di rantau itu. Larijani dan pengawal keselamatannya menerima isyarat bahawa laluan itu selamat, bahawa tiada bahaya. Di sebalik operasi ini, terdapat unit 8,200 bahagian perisikan dan pengintipan elektronik tentera Israel. Anggaplah ia sebagai padanan Israel bagi NSA Amerika. Cuma lebih fokus, lebih pantas dan dengan rekod operasi yang boleh menakutkan mana-mana negara di dunia. Ia unit terbesar dalam tentera Israel. Seorang bekas komander yang telah berkhidmat selama 33 tahun dalam unit ini menggambarkannya dengan baik dengan berkata, tiada operasi penting oleh Mossad atau mana-mana agensi perisikan Israel yang unit 8,200 tidak terlibat. 90% daripada semua risikan Israel datang daripadanya. Dan tahu apa yang lebih mengagumkan? Helah menanam maklumat palsu dalam komunikasi musuh ini bukanlah sesuatu yang baru dicipta sekarang. Unit 8,200 telah menggunakan kaedah yang sama bertahun-tahun dahulu apabila ia mencipta satu virus yang dipanggil Stuxnet yang secara senyap menceroboh mesin-mesin yang mengawal mesin empar nuklear Iran di Natanz. Mesin-mesin empar itu berputar pada ribuan pusingan seminit untuk memperkayakan uranium. Virus itu menyebabkan mesin-mesin berputar laju dan perlahan secara tidak teratur, lalu merosakkannya dari dalam. Sementara skrin juru teknik Iran menunjukkan semuanya berfungsi dengan sempurna, mereka terus bekerja seperti biasa tanpa menyadari apa-apa. Sehinggalah ratusan mesin tiba-tiba berhenti berfungsi. Mereka hanya menyadari serangan itu apabila sudah terlambat. Israel menggunakan prinsip yang sama terhadap Larijani, membuat musuh percaya bahawa mereka selamat, sedangkan perangkap sudah pun tertutup. Jadi, mereka pergi ke tempat persembunyian dengan penuh keyakinan.
dan disitulah serangan berlaku. Di tempat persembunyian rahsia di mana dia berlindung di pinggir bandar Tehran, Larijani telah diserang. Bersamanya, anak lelakinya, Morteza Larijani, dan ketua pejabatnya, serta beberapa pengawal keselamatan turut terkorban. Namun, Larijani bukan satu-satunya sasaran malam itu. Dalam operasi yang sama, Israel telah menghapuskan Jenderal Gholam Reza Soleimani, komander pasukan Basij, yang pada dasarnya adalah polis politik rejim itu. Inilah lelaki yang mematahkan protes di Iran dengan keganasan, penahanan besar-besaran, dan kekerasan terhadap orang awam. Terdapat satu butiran taktikal penting di sini. Soleimani tidak di ibu pejabat, tetapi di markas sementara, yaitu kemah. Dia dan timbalannya telah dihalang daripada menggunakan mana-mana lokasi tetap. Sebabnya, mereka tahu lokasi tetap mudah terdedah. Jadi, mereka terpaksa berimprovisasi. Namun, ia gagal. 2 sasaran dan 2 serangan pada malam yang sama dikoordinasikan dengan ketepatan jitu. Dan sekarang, datanglah ironi paling kejam dalam seluruh kisah ini. Beberapa hari sebelum meninggal, Jenderal Soleimani memberikan satu temu bual di mana beliau menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa Israel hanya mampu bertempur selama 10 hari. Selepas itu, Iran akan menang. Dia dibunuh pada hari ke-18 perang selepas serangan ke atas Larijani. Israel mengubah keadaan sepenuhnya. Menteri Pertahanan Israel Katz mengumumkan bahawa tentera Israel diberi kuasa untuk menghapuskan mana-mana pegawai Iran tanpa memerlukan kelulusan tambahan. Sebenarnya, hanya ada satu syarat. Sasaran mesti disahkan dan rancangan mesti siap untuk dilaksanakan. Secara praktikal, ini bermakna mana-mana pemimpin Iran yang muncul dalam radar Israel boleh dihapuskan serta-merta tanpa birokrasi, tanpa perlu menunggu mesyuarat kabinet. Dan pada hari yang sama perkara itu diumumkan, Menteri Perisikan Iran juga telah dibunuh. Israel bukan sekedar bertindak balas, mereka memburu secara sistematik dan pantas. Di sinilah cerita menjadi lebih rumit dan membimbangkan kerana apa yang berlaku selepas ini jarang dibincangkan. Lihat, semua orang meraihkan kematian Larijani sebagai kemenangan strategik Israel. Dari aspek ketenteraan, itu benar. Anda menghapuskan lelaki yang mengetuai musuh, anda melemahkan musuh. Namun ada sisi lain cerita ini jarang dikongsi. Larijani bukan hanya komander perang. Dia satu-satunya lelaki di Iran yang boleh lakukan kedua-duanya serentak. Beroperasi dalam rejim, berbincang dengan jeneral, membuat keputusan ketenteraan dan pada masa yang sama duduk di meja rundingan dengan Barat. Dia bekas perunding nuklear Iran. Dia mengenali diplomat Amerika dan Eropah. Dia tahu bagaimana untuk berbicara dalam bahasa diplomasi antarabangsa. Dalam kata lain, dia adalah satu-satunya jalan keluar yang mungkin untuk menamatkan perang ini melalui rundingan. Seorang bekas duta Jordan di Amerika Syarikat menggambarkan Larijani dengan baik. Dia nampak seperti satu-satunya yang boleh diajak berbincang oleh komuniti antarabangsa. Dengan kematiannya, sukar untuk tahu dengan siapa hendak berbincang dalam pengawal revolusi sekarang. Apa maksudnya? Dalam kata lain, ialah Israel mungkin telah menghapuskan secara ketenteraan satu-satunya lelaki yang boleh menamatkan perang ini secara diplomatik. Dan tahu apa maksudnya untuk Iran? Fikirkan sejenak. Ali Khamenei telah dibunuh pada hari pertama, pemimpin tertinggi selama hampir 40 tahun. Ali Larijani dibunuh 17 hari kemudian. Lelaki yang mengambil alih selepas Khamenei, Menteri Perisikan, turut dibunuh pada hari yang sama dengan Larijani. Pemimpin tertinggi baru, Mojtaba Khamenei, anak kepada pemimpin sebelumnya, dipilih tergesa-gesa selepas kematian bapanya, tiba-tiba hilang, tidak muncul di khalayak, tidak memberi wawancara, tiada siapa tahu di mana dia berada. Presiden Trump berkata, tanpa bukti bahawa beliau dengar Mojtaba sudah tiada.
Fikirkan maksudnya secara praktikal. Iran mempunyai salah satu arsenal peluru berpandu terbesar di Timur Tengah. Dengan uranium yang diperkaya, disembunyikan di dalam bunker bawah tanah dengan pasukan tentera yang tersebar di seluruh rantau. Dengan keupayaan menutup Selat Hormuz, di mana 20% minyak dunia melaluinya. Negara itu mungkin diperintah hantu atau tiada sesiapa. Israel telah menghabiskan 18 hari melaksanakan satu strategi yang sangat jelas. Menghapuskan secara sistematik sesiapa sahaja yang mampu membuat keputusan di Iran. Ia berfungsi sekurang-kurangnya di atas kertas. Tapi anda ingat soalan yang saya tanya di awal tadi? Apa yang berlaku apabila anda memusnahkan sepenuhnya kepimpinan sebuah negara yang bersenjata? Apabila tiada lagi sesiapa yang mempunyai kuasa yang cukup untuk berkata, hentikan tembakan. Siapa hentikan peluru berpandu? Siapa buat keputusan berunding? Siapa tentukan Selat Hormuz dibuka atau ditutup? Rejim tanpa kepimpinan tidak semestinya berhenti. Kadang-kadang ia menjadi lebih berbahaya kerana setiap jeneral, setiap komander wilayah mula bertindak sendiri tanpa koordinasi, tanpa kawalan. Israel sedang memusnahkan kepalanya, tetapi badannya masih berdiri, bersenjata, dan semakin lama tanpa seseorang untuk mengawal apa yang dilakukannya. Seperti yang Anda lihat, ini bukan sekedar perang yang memasuki hari ke-19, tetapi operasi berdekat yang menjadi kenyataan dalam masa nyata. Israel tidak tiba-tiba memutuskan untuk bertindak pada Februari 2026. Mereka tahu siapa, urutan dan cara pembunuhan yang diperlukan. Setiap nama dalam senarai, setiap tempat persembunyian telah dijejaki. Ini adalah hasil daripada bertahun-tahun perisikan, kesabaran dan perancangan yang teliti. Persoalan kini bukan sama ada Israel akan menang, tetapi apa yang berlaku selepas itu. Jika semua kepimpinan musuh dihapuskan, siapa yang akan tanda tangan perjanjian damai? Sekarang saya ingin tahu pendapat anda. Adakah anda percaya bahawa Iran boleh menyusun semula tanpa kepimpinan yang jelas, atau adakah ini permulaan kepada pengakhiran rejim itu? Komen pendapat anda di ruangan komen. Jika video ini membuatkan anda berfikir, kongsikan dengan yang perlu faham situasi di Timur Tengah. Langgan saluran ini supaya anda tidak terlepas bab seterusnya perang ini. Jumpa di video akan datang.